So, untuk malam ni, saya akan, buat daripada awal. Dah tengok belum modul tu? Dah ada yang tengok belum? Dah, Dah, buat tak? dah. Alhamdulillah, bagus. Semangat. Jadi awak kena buat lah. Sebab modul tu awak beli. Bila awak beli mesti awak bersedia untuk buat. Jadi kalau awak tengok dekat situ, okey, saya akan bincangkan daripada awal supaya awak tahu daripada asas. Supaya awak tahu dari asas. Jadi mana awak tak faham, awak terus tanya. Okey, jadi kita tengok daripada muka surat yang pertama dekat modul tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim lah. Okey, baca doa ya. Tak ada belajar lagi Kita baca doa sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sirli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak tak apa yang saya tunjuk sekarang? Nampak. Okey, so ni dia. Ni awal-awal tajuk fungsi. Di bawah tajuk fungsi, apa yang kita tengok? Okey, dekat sini kita nak tahu. Okey, dekat sini dia kata, jika garis mencancang dilukis memotong graf hanya pada satu titik, maka graf itu adalah fungsi. Jadi apa yang perlu kamu buat? Ini graf, kita buat garis. Kalau ini kita panggil dia arrow diagram, gambar rajah anak panah. Kalau you tengok soalan 1A, gambar rajah anak panah ini, apakah jenis hubungan dia ni? Ada 3 objek bagi satu image. Bila 3 objek bagi satu image, dia dikenali sebagai apa ni? Banyak ke satu. Ya, banyak ke satu. Many to one. Ini pun sama. Okey, yang ini pun sama iaitu banyak ke satu. Tetapi ini, okey, tengok yang pertama, ini fungsi ke bukan yang ini? Banyak fungsi. Yang ini pun banyak ke satu? Yang ni fungsi ke bukan? Fungsi. Okey. Ini banyak ke satu fungsi, tetapi ini banyak ke satu juga, tapi dia bukan fungsi. Agak-agak kenapa? Siapa nak cuba? Ada yang tak ada image. Pandai. Ada yang tak ada image. Bila ada yang tak ada image, maka ataupun maksudnya dekat sini ada domain yang tak ada pasangan. Okey? Ataupun ada objek yang tak ada image. Ini domain atau objek, ini kodomain atau image. Image tapi dekat nombor 1 je lah. Kodomain kita ambil walaupun tiada pasangan. Jadi kalau dia fungsi, mesti semua domain atau semua objek ada pasangan. Maka jawapan B di sini dia bukan fungsi kerana apa? Kerana 4 tak ada image. Okey. Kemudian kita tengok soalan C, kita buat garis mencancang. Okey, garis pencancang merupakan garis yang selari dengan paksi Y ke paksi X? Garis mencancang. Ya, dia selari dengan paksi Y. Bila kita buat garisan, dia selari dengan paksi Y. Alamak, saya tak terkena. Okey, jadi sebenarnya dekat sini awak kena guna pembaris. Pembaris lah, baru awak akan dapat lurus. Maksudnya selari dengan paksi Y. Awak tengok ada berapa titik? 1, 2, 3. Dekat sini 1, 2, 3. Jadi kalau kita tengok bila dia punya ujian garis mencancang menyentuh lebih dari satu titik, maksudnya dia mempunyai lebih daripada satu image, maka dia bukan fungsi. Okey, clear? Soalan D, adakah dia fungsi? Soalan D, fungsi ke bukan? Ajar? Fungsi. Okey, jadi senang je. Awak buat je garis. Okey, sentuh satu, garis, kesentuh satu, garis, sentuh satu. Maka dia fungsi. Manakala soalan E, awak tengok. Kita ada satu objek. Okey, 3, 7 maksudnya objek dia 3. Image dia 7. Tapi dia gunakan garis yang bersambung macam tu. Ini bererti objek 3, image dia daripada sekecil-kecil kosong
0,1, 0,11, 0,111, 0,1 sampailah kepada 3 merupakan imej kepada 3. Ini bererti objek 3 imej dia bukan saja 7. 3, 7 maksudnya paling besar imej dia 7. Dia bermula dari kosong. Sekecil-kecil nombor kosong berpeluang berapa sampai nombor 7. Itu adalah imej. Jadi kat sini awak rasa dia objek ke fungsi? Objek ke fungsi? Dia fungsi ke bukan? Cepat. Objeknya 3, imej dia terdiri daripada nombor kosong sampai nombor 7. Jadi adakah ini fungsi atau bukan fungsi? Tak. Ya, dia bukan fungsi. Sebab kat sini dia punya jenis hubungan dia adalah one to many. Ini awak garis. Nampak? Satu. Garis. Nampak? Satu. Maka dia fungsi. Okey, G? G fungsi ke bukan? Cepat. Saya nak buat satu. Fungsi. Yes, fungsi. H? H fungsi ke bukan? Bukan. Bukan. Sebab awak tengok dia sentuh pada 2 titik. Maka dia bukan fungsi. Boleh ya? Okey, next kita tengok tata tanda fungsi. Apa yang dimaksudkan tata tanda fungsi adalah nanti kamu belajar dalam matematik juga tajuk berbentuk begini. Di mana kamu kena cari dia punya function notation dia, tata tanda fungsi. You tengok contoh kan, daripada nombor 3 dia jadi 9. Dari negatif 3 jadi 9. Dari 2 jadi 4, negatif 2 juga jadi 4. So kat sini dia menggunakan gx. Jadi hubungan dia menggunakan fungsi gx akan jadi imejnya apa? 3 jadi 9. Jadi macam mana 3 boleh jadi 9? Apa dia? Kuasa 2. Ya, kuasa 2. So, kawan kata kuasa 2. Kita cek. Kita guna kuasa 2. 3 kuasa 2, yes 9. 2 kuasa 2, yes 4. Negatif 2 kuasa 2, yes 4. Negatif 3 kuasa 2, yes 9. So, inilah kita punya tata tanda fungsi. Faham? Okey. Okey, cuba buat soalan B. Apa jawapan B? Daripada 2 pergi 1, dari 5 dia jadi 7. Dari 7 dia jadi 11. So, apakah yang kamu rasa jawapan dia untuk soalan B? Okay, cepat. Siapa nak respon? You kena cuba-cuba. Memang pening sikit lah. Dapat tak? Okay, kalau tak dapat saya tunjuk. Dekat sini kalau ikutkan, kita tengok kita buat 2x. Hx sama dengan 2x. 2 darab 2, 4. Tapi saya nak 1. So, saya buat 4, 1 tolak 3. Kita cek. 2 darab 5, 10. 10 tolak 3. Betul, 7. 2 darab 7, 14. 14 tolak 3, yes, betul, 11. Jadi, dekat sini kita punya tata tanda fungsi adalah hx 2x tolak 3. Faham? Awak kena pandai cari sampai dia tu sama dan boleh digunakan untuk nombor-nombor yang lain. Faham tak ni? Faham. Okey, cuba cari soalan C. Apa jawapannya C? Bersuara lah yang lain. Tukar-tukar suara ke? Cepat. Apa jawapan C? Siapa nak cuba? Oh, tak nampak Korang tengok dekat modul lah Okey. Soalan C. Dari negatif 2 jadi 16. 2, 16, negatif 1, 1. So, kalau kita nampak kat sini negatif jadi positif, maka dah tentunya dia menggunakan sifat kuasa. Jadi kita tengoklah dari 2 jadi 16.
Kuasa berapa? Kuasa berapa? 4. Ya, kuasa 4. Okey. Jadi kita semak satu demi satu. Negatif 2. Negatif 2 kuasa 4. Yes, dapat 16. 2 kuasa 2 juga, 2 kuasa 4 juga 16. Maka itu tata tanda fungsi kita. Okey, cakap betul-betul. Ada tak yang tak faham lagi apa yang dimasukkan dengan tata tanda fungsi? Semua okey? Senyap je. Okey, tengok dekat sini. Domain, kodomain, objek, image dan julat. Okey. Kalau awak tengok soalan pertama ini dengan soal 1A dengan B. Mana mudah awak nak tentukan domain, kodomain, objek, image? Awak mudah dengan bentuk soalan A ke soalan B? Mana yang mudah? B. Okey, dia soalan B. Sebab B ni nanti kalau dia tanya dia ni fungsi ataupun bukan, kita dah boleh tengok. Jadi sebenarnya B ni bukan fungsi. Kenapa? Objeknya 1. Tapi image-nya jadi 2 dengan 4. Macam tu. Itu untuk soalan B. Adakah semua orang dah lengkap yang ini? Okey. Dah lengkap belum? Okey, saya nak awak lengkapkan soalan C dengan D. Cuba C dengan D. Dah siap bagi tahu. Siapa-siapa tak kisah. Okey, dah? Siapa nak volunteer? Apakah dia domain? Soalan C. Cepat-cepat. Apa domain untuk soalan C? Tak ada orang ke? Ada pun. Cepat-cepat. Dah? Apa dia domain? Siapa ni nak panggil? Izani. Izani? Tak ada. Alia? Ya, cikgu. Okey, Alia. Jawab soalan C, Alia. Domain dia 1, 2, 3, 4. Okey. Teruskan, Alia. Kodomain? Kodomain PQRS. Objek? Objek dia 1, 2, 3, 4. Ya. Apa beza domain dengan objek? Awak tengok, domain ada tanda set. Objek tak ada. Nampak? Boleh tak? Semua orang? Kalau awak tengok domain, kodomain, julat atau range, dia ada tanda set. Tapi untuk objek dan image dia tak akan ada tanda set. Dan elemennya biasanya elemennya. Jadi kat sini tak ada elemen dia, maksudnya domain dengan objek elemennya sama. Bezanya ini dia ada tanda set ataupun tidak. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, jadi kalau saya lah memang lebih mudah tukar pada arrow diagram. Okey, soalan D dekat sini. Kalau awak tengok kat sini dia tak tanya tapi saya nak tanya awak. Soalan ni D ni fungsi ke bukan? Cepat. D ni fungsi ke bukan?
Okey, dah belum? Hey, lamanya. Orang pergi solat ke apa ni? Cikgu, Ah. Sakinah dia tanya soalan dekat ruangan chat. Oh, ya ke? Saya bila saya present, dia tak nampak lah. Kalau objek tulis set P salah ke cikgu. Okey, saya tengok gambar. Objek awak tulis set P. Macam tu saja. Tak mau. Dia mesti senaraikan. Awak senaraikan. Objeknya adalah 1, 2, 3, 4. Tuliskan. Manakala image dia untuk soalan ini. Apakah image soalan C ni? Awak tengok dia hati-hati tahu. Sebab dekat Q ni dia langsung tak ada objek dia. Maka Q ni bukan image. Image kamu hanya P, R dan S sahaja. Begitu juga soalan D. Kalau awak tengok domain salin saja, ke domain salin saja walaupun tak ada pasangan. Tetapi objek dan image ambil yang ada pasangan saja. 1, 2, 3 objek. Image dia ambil semua nombor kecuali negatif 10. Kat sini dia tak ada objek dia. Jadi kita tinggalkan negatif 10. Tapi untuk kodomain, yes, diterima. Kodomain kita ambil semua walaupun dia tak ada pasangan. Itu kodomain. Clear? Boleh? Boleh cikgu. Okey, soalan E dan F merupakan masih topik yang sama. Cuma bezanya dia tuliskan dalam notation. Ini dia dituliskan dalam order pairs, iaitu pasangan tertib. Jadi kalau awak tengok, ini salah satu graf. Ini kita panggil arrow diagram atau gambar rajah anak panah. Dan ini adalah order pairs ataupun Allah Akbar. Apa bahasa Melayu ni? Pasangan tertib. Pasangan tertib. Maksudnya dia ditulis dalam set. Dalam koordinat iaitu X, Y. Dan diletakkan dalam tanda set. Ini juga sekali lagi agak sukar untuk kamu tentukan apakah jenis hubungan. So biasanya saya akan suruh pelajar, dia akan buat sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Buat. Okey, 1, 4, 9, 16. So dia pergi sini, okey, dia pergi sini. Negatif 3 pergi 9, negatif 4 pergi 16. Jadi ini merupakan kat sini dia ada tak huruf fx ke? Tak ada kan? Kalau dia tak ada, awak boleh je buat x sama dengan kat sini kita akan tengok. Okey, sebab kat sini dia boleh tanya macam-macam tau. Dia boleh tanya jenis hubungan, dia boleh tanya seperti yang ini, dia juga boleh minta kamu carikan fungsi yang sesuai. Apa maksud fungsi sesuai? Dari 1, negatif 1 pergi 1. Negatif 2 jadi 4. Jadi apakah agak-agak jenis hubungan dekat sini kita gunakan? Jenis hubungan pula. Dia punya fungsi dia. Apa kamu nak gunakan? Kalau tadi kita gunakan, apa tadi soalan yang tadi ada tambah kan? Jadi yang ini awak tengok. Cara dia awak kena tengok macam ni. Negatif 1 jadi 1. Apa nak buat? Awak kena pandai. Awak ambil dari sinilah. Negatif 1 jadi 1 macam mana? Macam mana negatif 2 jadi 4? Kita nak tahu apakah hubungan dia. Okey, apakah dia hubungan dia kat sini? Negatif 1 jadi 1. Kuasa 2. Ya, kuasa 2. So dah kuasa 2 ni you check. Negatif 1 kuasa 1 betul. Kuasa 2 betul. Dan kita cuba semua check dapat betul tak. Negatif 2 kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2. Bila nombor negatif letak negatif 2 kuasa 2. Tekan kalkulator masa dekat kalau awak tengok sini negatif 2 ni awak kena ingat dia berada di dalam bracket. Jadi negatif 2 kuasa 2 dapat 4. Betul. Boleh? Okey.
Habis yang itu, saya harap sebab saya masih slow satu-satu, saya harap tolong buat latihan pada muka surat yang muka surat pula. Pada yang dah ada modul ni lah. Modul ni yang awal-awal ni senang lagi. Dan untuk pengetahuan kamu, saya nak kamu ada modul sebab sekiranya contohnya saya ada emergency apa ke kan, so saya tak boleh buat kelas, saya kena bagi tahu. Jadi awak tengok kat sini, you tengok fx ialah 2x tambah 1. Okey. Awak tengok fx, ini apa dia ni? Tadi kita dah tengok apakah dia tata tanda fungsi, iaitu kita nak tengok persamaan lah, fungsi lah. Kan, kita dah tengok domain, kodomain, objek, image, semua dah. Jadi awak tengok sekarang, ini. Apa yang kamu faham dengan graf ni? Ni graf apa? Graf apa? Graf apa ni? Linear, kuadratik, kubik? Graf apa ni? Linear. Okey, ini graf linear. Kenapa awak kata dia linear? Garis lurus. Kalau dia tak ada gambar, macam nak tahu dia linear ke bukan? Kalau tak ada gambar. Graf ni tak ada. Macam mana awak nak tahu dia tu linear ke bukan? Cepat. Kalau tak ada gambar, ni tak ada gambar, ni tak ada. Macam mana daripada persamaan ini awak tahu dia linear? Persamaannya yang ini ni. Dia tak ada kuasa. Ya, dia ada tapi kuasanya 1. Kalau tak ada kuasa jadi tak ada X langsung. Okey, soalan C ni apa dia? Graf ni linear ke bukan soalan C? Bukan. Okey, jadi kita tengok dekat sini apa nak buat. Dia minta kita tentukan julat dengan domain yang diberikan. Julat ni awak tengok, iaitu kita akan ambil nombor terkecil sampai nombor terbesar. Jadi soalan A ni ramai pelajar buat dari kosong. Julatnya mesti dari sini sampai sini. So, julatnya kita ambil 1, hurufnya fx, sini kita buat 11. Ini yang dikatakan julat. Okey, dia nak julat kan? Okey, itu yang dikatakan julat. Kenapa? Sebab graf ini bergaris. Bila garis, nombornya paling kecil 0, paling besar 5. Tapi dekat sini kamu jumpa 0.01, 0.001, 0.0001. Banyak. Sebab tu kita buat tanda julatnya seperti itu. Boleh? Hello? Boleh. Boleh. Okey, tengok soalan B. Cuba buat soalan B. Soalan B. Saya. Okey, soalan B. Siapa nak jawab? Allah. Siapa nak jawab soalan B? Okey. Dah. Ada nak bagi jawapan? Okey. Apa julat soalan B? -7 Mhm. kurang sama fx Mhm. kurang sama 5. Okey. Ataupun seelok-eloknya kita baca dari fx. Fx lebih besar sama dengan -7 lebih kecil sama dengan 5. Itu cara baca yang sebenar. Boleh? Tapi betul lah tu yang awak buat. Okey, next. Okey, tengok sini. Px, x kuasa 2 tambah 4. Dia nak julat. Apa julat kat sini?
Okey, dah. Cepat. Apa julat dia? Loh, ni senang je. Julatnya apa ni? Ai, tak dengar suara saya eh. 2 Ha. Julatnya 2 lagi. kurang sama fx kurang sama 18. Fx lagi sekali dengar betul-betul lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 18. Macam tu cara baca. Boleh eh? Okey, itu dia julat. Jadi julat untuk graf-graf seperti ini dia ditulis dalam bentuk tanda apa ni? Astaghfirullahalazim. Inequalities ketaksamaan. Boleh eh? Jadi dekat sini banyaklah. Okey, ya dan terdiri daripada graf kuadratik. Okey, dia ada kuasa tertinggi ialah 2. Itu adalah graf kuadratik. Jadi saya harap awak okey cara nak penulisan julat. Okey, sebab julat ni macam image lah. Sorry. Julat tu adalah you punya sama dengan betul lah sama dengan image ataupun kodomain. Boleh? Okey, next kita tengok yang seterusnya. Satu lagi. Okey. Okey, kalau tengok sini dia kata nyatakan domain yang sepadan bagi julat. Tadi dia tanya julat. Julat ataupun kodomain berada di F. Yang lain kat bawah lah. Okey, soalan nombor 1. Nombor 3A. Apa dia jawapannya ni? Cepat. Apa dia? Dia nak domain. Domain dekat mana? X. Ya, dekat X. Apa nilai terkecil? Kosong. Kosong. Paling besar? 3/2. Ya, jadi kali ni saya tak guna fx. Saya guna x saja. Sebab paksi x ni x. X lebih kecil sama dengan sini adalah 3/2 lebih besar sama dengan negatif 3. Boleh? Okey tak? Okey. Jadi saya harap semua orang akan lukis yang ini sampai habis. Sekejap, saya target sampai untuk malam ni. Alamak, mana dia? Hai, hilang. Oh, okey. Sama eh? Allah Akbar. Okay. 4. Ya Allah, dia tak keluar ni. 1, 2, 3, 4. Okey. Dekat sini kita nak tentukan, nampak? Menentukan image atau satu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Jadi, kita kena, awak tengok sinilah. Okey, awak akan tengok sini, menentukan image. Satu fungsi. Okey, jadi awak nampak X sama dengan 3. 3 ni objek ke image? Objek. Ya, macam mana kita nak cari image? Masukkan dalam X. Ya, masukkan semua dalam X. Okey, saya nak cuba buat 1 sampai F. Saya bagi masa 5 minit. Senang je ni. Waktu boleh saya bagi 5 minit je. Tak boleh lama-lama. Saya nak tengok berapa banyak yang awak boleh buat daripada 5 minit ni. Dah?
Okey dah. Siapa dah bagi tahu Okey dah. Ada yang dapat jawapan? Dah cikgu. Okey, apa dapat? Okey, bagi tahu saya. 1A. 4.3. 4.3. Orang lain ada yang dapat tak? Dia dapat 4.3. Suara siapa? Alia eh? Ya cikgu. Okey, macam mana Alia dapat 4.3 soalan A ni? Saya bawa masuk 3 tu ke dalam X. Okey, Lepas so tu 2 darab 3, 6. tambah 7. 6 tambah 7 berapa? Dapat 13. Okey, so image-nya berapa? Image dia dapat. Lepas tu kena bahagi ke cikgu? Kenapa? Kenapa bahagi? Sekejap. Ada ke simbol bahagi kat sini? Alia? Alia tengok mana tu bahagi tu? Boleh? Alia hilang. Yang Sekejap Alia cikgu. okey, yang Alia sebut tadi betul, cumanya tiba-tiba Alia ada ilmu baru, dia kata bahagi. So bahagi tak ada kat sini, tak payah buat lah. Okey Alia? Okey. Jadi jawapan dia sekadar 2 darab 3, 6. 6 tambah dengan 7, dapatlah 13. Dan semuanya sama, iaitu awak isikan objek, gantikan dalam X, you akan dapat image dia. Boleh? Sekarang try buat soalan G. Try buat soalan G. Buat. Yang lain tu buat sendiri tau. Okay? Dah dapat? G ada yang dapat? Dah. Okay, berapa jawapannya? Negatif. 3. Ada bunyi negatif, lepas tu diam. Jawapan yang kemudian tu betul lah. Kawan dah jawab 3. Alia, dia negatif. Tapi negatif tu awak tengok G2 ialah 2 kuasa 2 tolak 7. Awak dapat jawapannya negatif 3. Tapi dia dalam modulus mesti keluarkan dia jadi positif. Faham? Boleh? Boleh. Okay, one more. Soal, kalau dia jumpa macam ni kan, dia kata sin X. Sin X. X-nya apa? 30. Tekan je lah kalkulator. Macam tu. Okey, buat soalan H. Modulus 11. Modulus 11. Okey, jadi 4 kali 3. Yang mana ni H Okey. 4 tolak dengan 5 darab dengan 3. Okey, jadi dia modulus 11 ke negatif 11? Negatif 11 kan?
Dia dapat modulus negatif 11. So, bila nak jawapan terakhir terus dia buat 11. Faham? Okey tak? Okey. Okey. Dan awak tengok soalan juga akan ditanya sekiranya dia dah bagi kamu image. Okey. Image dah diberi, kita nak cari objek. Contoh, you tengok sini Gx 4x tolak 1. Kalau saya kata G3, maksudnya 4 darab 3 tolak 1. 12 tolak 1, 11. Kalau dia dalam modulus. Contoh soalan saya Gx dalam modulus 3x tolak dengan 2x lah. 2x tolak dengan 10. 2x tolak 10. Jadi kalau dia buat G1 ini bererti 2 darab 1 tolak 10. 2 tolak 8. 2 tolak 8, 2 tolak 10. Awak dapat jawapannya negatif 8 dalam modulus. Cara jawab terus tuliskan jawapannya ialah 8. Faham? Faham. Okey. Kalau tulis Ah. modulus tu jawapan ID salah ke cikgu? Salah. Sebab kalau awak tuliskan dalam modulus, maksudnya awak tak tahu nak keluarkan dari modulus. Boleh? Boleh cikgu. Okey, kalau modulus negatif jadi positif. Kalau dia dah positif, kekallah nombor yang sama. Okey, sekarang saya ubah. Sekiranya soalan saya masih dalam modulus 2x tolak 10. Saya ambil sama dengan 8. Soalan saya cari objek jika image dia 8. Bila dia bagi image, nak cari objek, awak ambil yang modulus sama dengan 8, satu lagi. Sama dengan negatif 8. Selesaikan. Kita akan dapat 2 jawapan. Okey, cuba selesaikan yang ini. Cara dia, okey ni saya kena tunjuk lah. You tengok 2x tolak 10. Saya nak buat sama dengan 8 sebab saya nak gunakan apa yang ada dekat sini. Ni kan dia sama dengan 8. Tapi bila dia ada tanda modulus ni, you kena buat satu positif, satu lagi negatif. Dan awak selesaikan. 2x tolak 10 sama dengan 8. Untuk step ni tak payah letak tanda modulus dah. Bila dia buat macam ini, 1, 8, 1 negatif 8. Okey, 1, 8, satu lagi negatif 8. So, kalau tengok kat sini, ini kenapa ada 2 nilai? Sebab dia dalam modulus. Maksudnya, kalau 8 ni dalam modulus, jawapan awak akan jadi 8. Kalau dalam modulus negatif 8, jawapan awak yang kat luar tetap positif. Sebab tu warna merah ni saya buat macam ni. Ini apabila image dah diberi, objek tak ada. Awak akan ambil nilai yang kat sini, satu positif, satu lagi negatif, buat kat sini lah penyelesaian dia. So, you dapat 2x sama dengan 18. X-nya 18 ni dapat 9. 2x tolak 18 tolak 10 lah. Okey, tolak 10. Okey, kali ni awak tengok, so saya akan buat dia sama dengan negatif 8. Jadi 10 tolak 2x sama dengan negatif 8, awak selesaikan. Faham? Maksudnya apa yang saya nak tekankan dekat sini, kalau dia ada tanda modulus, apa-apa pun image diberi, dia akan jadi positif. Sebab dia dalam modulus. Faham? Boleh? Boleh. Okey. Dan yang terakhir untuk malam ni, kalau awak tengok ni banyak soalan ni banyak tau. Saya harap awak selesaikan. Jadi nanti kalau mula bersemuka, yang tak faham tu saya akan lebih detailkan. Okey, saya nak awak completekan tau modul ni. Saya tak nak masuk fungsi gubahan, iaitu saya masuk di sini ialah yang ini. Alamak, mana dia? Ni
Sekejap Saya nak ambil ni. Mana dia? Oh, ni. Ada tak pelajar country home dalam ni? Saya lupa lah pula nama dia. Ada tak? Tak ada Okey, lakaran graf. Dah belajar lakaran graf? Dah kan? Dah. Okey, lakaran graf. Contohnya soalan A. Dia domain dia antara negatif 1 hingga 3. Macam mana nak buat? Cepat, cepat. Tak ada orang. Cepatlah. Pelajar saya dah ajar kan? Ingat tak ingat? Tak ingat saya tunjuk. Jangan diam je. Tak ingat Buat cikgu. yang Okey. kotak tu kan. Betul. Yang kotak. Ambil X, ambil Y ataupun FX. Buat 3 kotak. Ambil nombor paling kecil. Ambil nombor paling besar. Letak kosong kat sini. Gitu. Apa maksudnya? Kita ambil X negatif 1. Negatif 1 tolak 2 negatif 3. Buang modulus 3. Kemudian kita ambil 3. 3 tolak 2, 1. 1 tu positif dalam modulus, kekalkan dia 1. Yang perlu sekarang kita akan ambil dalam modulus X tolak 2 sama dengan kosong. Jadi X tolak 2 sama dengan kosong. X-nya adalah 2. Dekat sini 2. Jadi cara nak buat graf, ambil negatif 1, ambil 3. Okey, nombor 2 dekat sini. Jadi nampak tak kita akan plotkan. Negatif 1 dia jadi 3 dekat sini. Then 3 dia pergi 1. 1 dekat sini. Mungkin macam tu. Then X-nya 2, Y-nya kosong dekat sini. Inilah graf awak. Faham? Boleh tak? Boleh. Ambil nilai paling kecil, nilai paling besar, kosongkan Y, awak lengkapkan. Okey? So, awak lengkapkan. InsyaAllah untuk next class kita akan masuk fungsi gubahan. Tolong buat Tolong buat sampai muka surat 7. Ini peringkat awal. Biar awak betul-betul kukuh yang peringkat awal. Okey? So, saya stop untuk malam ini. Okey, untuk online ni, bulan 4 ni, macam saya kata tadi, saya tak ada ambil apa-apa bayaran. Dan dia bergantunglah kalau macam siang tu tak apa kan. Ni esok nak bangun sahur semua, takut ada yang tak terbangun pula. So, saya stop dekat sini. Jumpa next class. Boleh? Boleh cikgu. Okey, jumpa next class. Okey, bye. Assalamualaikum. Kasih cikgu. Cikgu. Sama.